ada seorang pemuda nama dia Maisarah bin Abdi Rabbih. Jangan terkejut, kenapa Maisarah ada bin? Maisarah memang nama lelaki. Maisarah tu memang nama lelaki. Dia kata, tapi ustaz, kalau Maisarah dalam bahasa Arab ada ta marbutah. Bukan semua nama yang ada ta marbutah tu perempuan. Banyak nama-nama yang ada ta marbutah tapi lelaki. Hamzah, ada nama perempuan Hamzah. Cik nama apa? Hamzah. Orang terkejut. Talha. Talha kan? Talha lelaki. Jadi Maisarah ni nama lelaki. Maimun lelaki. Minta maaf lah kalau ada yang Maimun kat sini. Puan Maimun minta maaf. Datin Maimun kan. Tapi bila sampai dekat Malaysia, orang perempuan curi nama ni. So kita kena ambil balik. Ni hak orang lelaki. Maisarah. Sebab tu Nabi masa pergi berniaga barang Khadijah kan, Nabi pergi dengan Maisarah kan. Orang duk ingat Maisarah tu lelaki. Baik. Maisarah bin Abdi Rabbih. Ini antara sufi, golongan zuhud yang jahil. Reka hadis, cipta hadis, galak orang pergi buat ibadat. Okey? Kemudian Nuh bin Abi Maryam, cipta hadis, kelebihan surah-surah dalam Quran. Sebab dia tengok orang tak baca Quran dah, dia pun reka nak bagi orang baca Quran. Dia tak tahu perbuatan dia ni haram secara ijma' para ulama. Okey. Kemudian tengok ada satu kisah. Ini disebutkan oleh Ibn Hibban di dalam kitab Al-Majruhin. Saya tak sempat nak terjemah, tapi tak apalah saya terjemah sekarang. Dia bawa sanad dia. Kata Abu Ishaq At-Taliqani, dia kata, aku mendengar Ibnul Mubarak berkata, "Lau khuyyirtu baina an adkhulal jannah wa baina an alqiya Abdullah ibn Muhriz, lakhtartu an alqahu thumma adkhulul jannah. Falamma ra'aituhu kanat ba'ratun ahabba ilayya minhu." Dia kata, Ibnul Mubarak ni ulama hadis besar dalam ahli sunnah. Dia kata, kalaulah aku diberi pilihan sama ada nak masuk syurga ataupun nak jumpa dengan Abdullah bin Muhriz, dia kata aku pilih untuk jumpa Abdullah bin Muhriz dulu baru masuk syurga. Sebab apa? Sebab dia hormat. Ni orang soleh ni. Orang soleh, orang yang bila kita tengok pun Masya Allah, ni jelmaan syurga punya manusia ni. Kan ada manusia yang bila kita tengok ni macam bagusnya dia ni. Tapi ada dalam Islam, dalam sejarah Islam, orang-orang yang baik ni, yang kuat ibadat tapi jahil. Tapi bukan kata zaman dulu, zaman sekarang pun ada. Berapa ramai orang-orang soleh tapi bebal. Ada tak? Ada. Soleh, kita tengok solehnya orang ni kan. Tapi dalam beberapa isu bebal. Ada. Bukan saja dia nak bebal, takdir Tuhan. Dia kata, aku kalau diberi pilihan nak masuk syurga dulu ke nak jumpa dia dulu, dia kata aku pilih nak jumpa dia dulu sebab dia orang soleh, lepas tu baru masuk syurga. Kata Ibn Mubarak, lepas aku jumpa dia, kata Abdullah bin Mubarak, taik lebih bernilai daripada aku banding dia. Tahu taik? Tahu taik? Ba'rah, taik haiwan. Paling tidak taik haiwan boleh buat baja. Maksudnya macam itulah. Setelah dia jumpa dengan orang saleh ni, baru dia tahu sebenarnya orang saleh ni jahil. So sebab tu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dalam bab hadis ni tak boleh sangka baik. Dia dua benda. Kata Abdul Rahman bin Mahdi. Abdul Rahman bin Mahdi sezaman dengan Imam Syafi'i. Dia ulama hadis. Dia kata, khislatan la yastaqimu fihi husnul zan. Al-hukmu wal hadis. Dua benda tak boleh sangka baik. Apa dia? Proses mahkamah dan hadis. Tak boleh sangka baik. Isu lain tak apa sangka baik. Dua ni tak boleh. Kita pergi jumpa mahkamah, jumpa hakim kat mahkamah. Hakim, saya nak tuduh dia ni Kemal ni curi saya punya pemadam. Contohlah kan. Berkira sangat sampai masuk mahkamah pemadam je. Faber-Castell. Hakim kena laksanakan perbicaraan. Hakim tak boleh kata,
Apa engkau ni tuduh Akmal? Dia ni orang baik, sangka baik sudahlah. Kalau hakim sangka baik dengan orang, kes tak jalan. Dan yang kedua hadis tak boleh sangka baik. Hadis tak boleh kata, takkan tak betul ke hadis tu yang dia baca tu. Tengok sorban dia besar. Kan? Serban dia ustaz besar. Masuk pintu pun sangkut. Besarnya serban dia tu. Saya pun keliru. Tu serban ke kain kapan yang dia yang dia balut tu? Serban dia. Hadis isu lain. Sebab itu Imam Malik pernah kata dalam satu kisah. Imam Malik bin Anas, guru kepada Al-Imam Syafi'i. Imam Malik dia tak macam ulama lain. Imam Malik nak riwayat daripada satu orang, mesti orang tu siqah. Orang tu dipercayai, tak boleh lemah ingatan. Jadi ada satu hari tu Imam Malik meriwayatkan daripada Abdul Karim bin Abil Mukhariq. Ada seorang perawi nama Abdul Karim bin Abil Mukhariq. Imam Malik riwayat daripada dia. Ulama lain semua terkejut. Pasal apa dia riwayat, Imam Malik riwayat pada orang ni? Dia ni masalah, ingatan lemah. Bila Imam Malik sedar benda tu, Imam Malik terus tinggalkan riwayat dia. Orang tanya, pasal apa awal-awal dulu riwayat? Dia kata, Imam Malik kata, gharrani kasratu bukaihi fil masjid. Imam Malik kata, kerana aku terpengaruh dan tertipu kerana dia selalu menangis dalam masjid. Dia orang baik. Datang masjid, doa, nangis. Datang masjid, doa, nangis. Imam Malik tengok, ni mesti orang baik. Ni mesti orang saleh. Imam Malik riwayat daripada dia. Bila semak, salah banyak hadis-hadis yang dia baca. Sebab ingatan dia tak kuat. Bukan bermakna dia orang jahat. Tapi kerana hadis bukan bidang dia. Nampak? Kadang-kadang orang yang baca hadis ni, orang yang baca hadis palsu ni bukan orang jahat. Orang baik. Ustaz kita pun kadang-kadang dalam kelas kadang ustaz tu baca hadis palsu. Macam mana aku nak tegur dia ni? Kan kalau aku tegur kan nampak macam dia jahat sangat. Tak, dia bukan jahat. Kadang-kadang dia tak tahu benda tu palsu. Biasa dengar ustaz baca ikhtilafu ummati rahmah, khilaf di kalangan umat aku rahmah. Yang tu bukan hadis. Kalau ada ustaz-ustaz baca dalam kuliah, lepas kuliah bagi tahu, ustaz, hadis yang ustaz baca tu palsu. Itu bukan kata-kata Nabi. Tapi saya sebut ni bukan nak kata ustaz jahat. Tapi mungkin ustaz tak semak dulu. Saya semak dan ia bukan hadis. Dan orang kalau dia amanah dengan ilmu, dia kena terima. Kalau tiba-tiba dia kata, engkau bukan tahu, ni belajar dengan Rora lah ni, maksudnya dia adalah sifat takabur tu. Dan saya nak bagi tahu sahabat-sahabat, kalau terbukti hadis yang dia baca palsu dan kita tegur dan dia tak tarik balik, dia tahu palsu tapi dia kata aku kena pertahan sebab aku dah baca hadis ni dan tersebar, malu aku nak tarik balik. Ada satu pandangan Ibn Hibban yang mengatakan orang yang kalau telah tersedar dia salah dalam hadis, bila ditegur dia pertahankan juga, dia adalah kazab, dia adalah pendusta dalam hadis. Maka sebab tu kena hati-hatilah. Okey,